Selamat pagi cikgu. Nama saya Christopher Tang Zizhen, EGE 2409037. Topik saya adalah sejak kedatangan ke Malaysia Kristian. Dalam persembahan ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana agama Kristian boleh diperkenalkan dan berkenal di negara ini. Saya akan membincangkan pengaruh penjajahan Europe, usaha misi berbalik Kristiana, serta bagaimana agama ini dalam masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Kita akan start ya. Okay. Topik saya adalah Kristian. Gereja Katolik memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Kristian dengan menghantar mubalig untuk membina sekolah dan hospital dan menterjemah Alkitab untuk mengelakkan pemahaman agama. Kristian adalah agama minoriti di Malaysia dengan hanya 9.1% daripada penduduk yang dikenal pasti sebagai Kristian dalam banci 22 tahun. Dengan majoriti penganggut di Sabah dan Sarawak, kira-kira 50.1% penduduk Sarawak beragama Kristian. Kebebasan beragama termasuk mengamalkan agama Kristian dilindungi undang-undang di Malaysia, khususnya Malaysia Timur. Sekarang saya akan membincang tentang sejarah Kristian. Kehadiran Kristian di Kepulauan Melayu bermula dengan perdagangan Paris dan Turki Nestori seliwet pada abad ke-7. Sebelum penjajahan Portugis pada tahun 1511 tahun, perdagangan Kristian dari Arab, Paris dan Nestorian juga tiba di Melaka. Penubuhan misi Kristian lebih formal dan berlaku apabila Portugis menawar Melaka diikuti oleh British yang mengambil alih Pulau Pinang dan Melaka. Pada tahun 1810 tahun, Paderi Katolik dari Thailand membuka seminari di Pulau Pinang. Kerajaan Metodis berkembang pada tahun 1885 tahun diikuti dengan kerajaan Bastilian di Johor dan kalangan ekspatrik di bandar seperti Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Pada tahun 1930 tahun misi Kristian bermula di kalangan orang asli dan pada 1970 tahun pergerakan karismatik membawa pengaruh baru kepada komuniti Kristian di Malaysia. Adakah anda tahu di mana kerajaan pertama dibina di Malaysia? Iaitu penubur kerajaan pertama adalah di Melaka. Kamu boleh tengok di gambar ini. Kemudian adalah penyebaran di Sabah dan Sarawak. Pada abad ke-19, mubalig Kristian mula memasuki wilayah Borneo, terutamanya Sabah dan Sarawak. Mereka bukan sahaja menyebarkan ajaran Kristian, tetapi turut menjalankan misi kemanusiaan. Mubalig-mubalig ini memperkenalkan perkhidmatan sosial yang penting seperti sekolah, klinik dan pusat komuniti yang membantu meningkatkan taraf pendidikan dan kesihatan masyarakat tempatan. Khususnya di kawasan pedalaman, kehadiran mereka membawa perubahan positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berlebih, menjadi mereka sangat beraktif bagi komuniti setempat. Selain itu adalah pengaruh Kristian pada zaman penjajahan British. Pertama adalah pernikahan misi Kristian. Pada abad ke-8 dan ke-9, misi Kristian mengalami pernikahan yang ketara di tanah Melayu, dipacu oleh pengaruh kolonial British yang memberi sokongan kepada aktiviti misi. Mubalig dari pelbagai denominasi seperti Anglican, Methodist dan Presbyterian bermain peranan penting dalam usaha penyebaran ajaran Kristian. Selain itu adalah peranan mubalig. Mubalig Anglican menubuhkan
gereja dan sekolah, serta memperkenalkan sistem pendidikan dan perubatan kepada masyarakat tempatan. Membali Metodis fokus kepada kebajikan dan pendidikan, sementara membali Presbyterian menggunakan bahasa Melayu untuk mendekatkan ajaran Kristian kepada penduduk setempat. Selain itu adalah kolaborasi dan impak. Pengaruh British di Malaysia pada abad ke-18 dan ke-19 tahun memperluas penyebaran Kristian di kalangan masyarakat Cina dan India yang berhijrah melalui penubur sekolah-sekolah Kristian yang menyediakan pendidik berkualiti dan perkhidmatan kebajikan sambil misionasi mengatasi ajaran Kristian kepada budaya tempatan menjadinya lebih relevan bagi kedua-dua komiti. Kemudian adalah perkembangan Kristian dalam Malaysia moden. Pertama adalah kemerdekaan Malaysia dan kebebasan beragama. Kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957 bukan sahaja membawa kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga memastikan kebebasan beragama yang dijamin dalam perlembagaan persekutuan. Walaupun Islam dijadikan agama rasmi negara, agama lain seperti Kristian, Buddha dan Hindu bebas diamalkan dengan batas tertentu untuk menjaga keharmonian masyarakat majmuk. Kedua adalah penubuhan organisasi Kristian tempatan seperti Persekutuan Kristian Malaysia. Persekutuan Kristian Malaysia (CCM) merupakan organisasi payung yang ditubuhkan untuk menyatukan pelbagai denominasi Kristian di Malaysia. CCM memainkan peranan dalam melindungi hak kebebasan beragama komiti Kristian serta mengalahkan perpaduan dan dialog antara agama. Akhirnya adalah peranan komiti Kristian dalam bidang sosial dan pendidikan di Malaysia. Masyarakat Kristian di Malaysia telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang sosial dan pendidikan, terutamanya melalui penubuhan sekolah dan hospital. Institusi seperti sekolah berbalik Kristian menyediakan pendidik berkualiti, manakala hospital Kristian menyediakan rawatan perubatan bukan agama dan membantu membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan berpendidikan. Okey, sekarang adalah maklumat tambahan. Tradisi gereja dalam komiti tempatan. Komiti Kristian di Malaysia juga mempunyai tradisi ibadah yang membantu mengeratkan hubungan antara masyarakat. Gereja-gereja sering mengadakan kelas aktivitas, seminar motivasi dan acara kebersamaan yang memperkuat silaturahim antara ahli dan masyarakat setempat. Gereja juga berperanan penting dalam aktiviti amal dan bantuan bencana, menunjukkan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan membantu semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya, sekali lagi mempertuturkan tentang kemerdekaan Malaysia dan berlantik kebebasan beragama, mengenalan tentang Persekutuan Kristian Malaysia dan sumbang dalam sosial serta pendidikan dalam amalnya kehadiran agama Kristian yang menentukan telah mendorong perubahan yang positif dalam masyarakat Malaysia dengan membuka pusat-pusat pendidikan dan perkhidmatan hospital dan institusi sosial yang meningkatkan taraf pendidikan dan kesihatan penduduk di Malaysia, tidak kira masa mereka. Dalam hal ini, peran Kristian juga memperkenalkan budaya masyarakat majmuk Malaysia dengan membawa undang-undang persamaan, toleransi dan pengertian di antara agama dan kaum yang berbeza.
Sekian sahaja persembahan saya. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk mendengar persembahan ini. Sekian, terima kasih.